Kanser payudara merupakan penyebab utama kematian kanser di kalangan wanita Malaysia. Pengesanan di peringkat awal perlu dilakukan agar rawatan yang sewajarnya dan berkesan dapat diberikan. Ia boleh dilakukan melalui kesedaran wanita itu sendiri dengan melakukan pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan, terutama di kalangan mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Wanita yang telah berumur 30 tahun ke atas pula patut menjalani pemeriksaan dengan doktor atau kaki tangan perubatan yang berkelayakan. Pemeriksaan yang berkala dapat mengesan kejadian kanser payudara di peringkat awal dan memudahkan rawatan yang lebih berkesan. Di Malaysia dianggarkan 27 wanita dari setiap 100,000 penduduk mengalami kanser payudara berbanding 18 wanita dari setiap 100,000 penduduk mengalami kanser pangkar rahim, iaitu penyebab kedua kanser yang sering berlaku di kalangan wanita. Dan dalam setahun dianggarkan seramai 2,700 hingga 3,000 kes baru didiagnoskan sebagai kanser payudara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrul Amila Amir. Hari ini, Sfera Nuansa akan membincangkan topik kanser dan makna. Dan bagi merancangkan diskusi di studio hari ini, kami di Sfera Nuansa amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan pengurus besar Majlis Kanser Nasional, iaitu Puan Farahida Datuk Muhammad Farid. Terima kasih Puan Farah kerana sudi bersama Sfera Nuansa pada hari ini. Baiklah, sebagai pembuka bicara, mungkin kita dah dengar tujuan penubuhan makna dan sebagainya. Mungkin di peringkat ini setelah 20 tahun makna ditubuhkan, apa yang telah pencapaian signifikan ataupun adakah objektif penubuhan itu sudah pun dicapai? Thank you. Kalau nak cakap tercapai tu 20 tahun memang belum lagi. Sebab kanser ni memang daripada dulu lagi memang kanser memang orang tak tahu lagi punca dia. So kalau tak tahu punca dia, maknanya macam mana nak tackle kan, nak dapatkan cure. Okay, di ni untuk tahun ni 20 tahun makna banyak buat rancangan untuk meningkatkan lagi kesedaran terutama sekali di kalangan wanita. So yang projek yang paling nak kata berkesan ke ialah program mammogram yang kita buat di kalangan wanita-wanita yang berumur 40 ke atas. Kita ada sebuah trailer yang ada 16 roda, dalam tu ada mammogram machine ataupun alat mammogram. So kita akan pergi ke sesebuah kampung tu selama 4 hari. So kita akan bagi pemeriksaan percuma lah. Dan untuk melakukan pemeriksaan percuma ini, mungkin makna sendiri menerima sokongan daripada pihak korporat atau kerajaan. Bagaimana sokongan yang diterima setakat ini? Daripada pihak korporat tu alhamdulillah, sebab setiap kali kita keluar ada belanja kos yang agak tinggi. So setengah-setengah korporat tu dia orang akan sponsor katalah event akan yang 4 hari itu dia akan cover event. Ada yang sponsor dia akan cover setiap mammogram yang kita buat atau pemeriksaan kita buat, dia akan sponsor seorang wanita. Itu setakat ni itulah yang makna berjaya mendapat corporate punya support. Dan sebab makna sendiri pun telah pergi ke kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan terpencil misalnya, dan untuk meluaskan tahap kesedaran wanita-wanita khususnya mengenai kanser. Apa antara maklum balas yang diterima di peringkat wanita-wanita khususnya yang tidak tinggal di kawasan bandar? Okay. Di bandar dengan di luar bandar dia punya approach lain dengan tahap kesedaran lain. Kalau kat di bandar dia orang punya kesedaran tinggi tapi dia orang tak nak datang. Dia orang sebab dia orang takut, sebab dia orang tahu banyak sangat. Whereas kalau kat kampung dia orang tahap kesedaran memang tak berapa tinggi. So bila kita datang tu macam benda yang baru, dia orang seronok. Habis tu bila kita buat, kita datang sekali dengan 16 staff. Habis tu dia orang datang, dia orang bagi ceramah. Habis tu kita bagi dia orang ada side activity kan, yang lain-lain sekali, macam buat periksa mata. Yang tu kita buat dengan corporate lah. Periksa mata, kita bagi periksa mata free. So dia orang akan datang seronok macam carnival punya activity. So dia orang memang
memang nak datang. Tapi masalahnya banyak yang datang tu dia orang tak tahu kita boleh bagi mammogram untuk wanita yang 40 ke atas sahaja. So yang mana yang bawah daripada umur 40 kita akan buat clinical breast examination oleh staff nurse yang bertauliah lah. Dan mengenai ujian mammogram ini, adakah ia boleh mengesan kanser-kanser di peringkat awal ataupun dia hanya boleh memberitahu mengenai simptom-simptom dan sebagainya? WHO, World Health Organization, memang sarankan mammogram is the modality untuk pengesanan awal barah payudara. So kita kena ikut dengan untuk 40 ke atas. So dia punya kesan untuk kesan barah awal tahap 1 dan 2 is more than 90%. Dan macam Puan cakap tadi, bila kita pergi ke kawasan kampung dan sebagainya, mereka mungkin tidak sedar, tapi bila mengetahui, mereka ingin mengambil tahu. Mereka sifat ingin tahu itu yang tinggi. Dan setelah menjalankan mammogram mungkin ke atas setiap tour yang dilakukan oleh Magna, ada tak pengesanan tu memang the standard yang the pick up rate tu kan, pick up rate dia sama, international sama. Setiap kali kita sekarang ni lebih kurang kita dapat kesan mungkin bawah daripada 10 wanita. Daripada 10,000 wanita yang kita dah buat pemeriksaan. So itu memang international standard. Dan mammogram sendiri boleh mengesan terus di tahap mana kanser itu berada, atau itu memerlukan seawal 1 dan 2. Setakat ini mungkin dari segi kesedaran kita tahu ada wanita perbezaan di antara wanita di kawasan pedalaman dan juga di kawasan bandar. Tetapi mungkin kesedaran mengenai bagaimana sel kanser itu boleh bermula. Selain daripada genetik, mungkin apa lagi punca-punca yang perlu diketahui oleh wanita? Sebab kanser dia ada 210 kanser ya. Tak semua kanser dia punya punca sama. Tetapi with payudara, kalau nak kata faktor genetik kan, mungkin 3% faktor genetik untuk kanser payudara. Tapi untuk kanser-kanser lain, faktor genetiknya there's no link. Tapi dengan keluarga saya sendiri kan, yang baru berlaku dengan keluarga saya sendiri, yang tu yang memang my cousin, anak yang sulung dapat leukemia. You know that my brother pun dapat leukemia kan. Tapi dah meninggal. Yang my cousin punya daughter tu dah meninggal. Tapi baru kita dapat tahu 2 minggu lalu adik dia pula dapat leukemia yang sama. Tu memang very rare benda-benda ni berlaku. So nak kata genetik, kita tak ada penyelidikan yang khusus yang buat dengan leukemia bahawa genetik tu is the it's a genetic disease. So belum lagi ada penyelidikan yang begitu pasti. Pasti. Tapi kemungkinannya adalah tetap ada kepada jika ibu mempunyai kanser dan just anak 3% dia. 3% sahaja is genetic. Yang lain tu is your lifestyle, what you are exposed to lah, dari segi gaya hidup, cara makan, benda-benda macam tu bermain faktor yang lebih macam mana kita, faktor luaran lebih daripada faktor genetik. Okey, baik, kita akan bincangkan lagi mengenai faktor kesedaran, khususnya perbezaan di antara wanita tempatan dan juga di peringkat antarabangsa. Sfera Nuansa akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Anda masih lagi bersama Sfera Nuansa, di mana hari ini kita sedang membincangkan mengenai kanser dan makna, dan masih bersama kami di studio ialah Pengurus Besar Majlis Kanser Nasional, iaitu Puan Farahida Datuk Muhammad Farid. Baiklah, Puan, tadi kita ada bincang sedikitlah mengenai tahap kesedaran, khususnya golongan wanita di Malaysia mengenai kanser payudara. Bagaimana kita nak membezakan tahap itu antara wanita Malaysia dan wanita di luar negara, khususnya di Amerika dan Eropah? Bagaimana tahap kesedaran perbezaan itu antara kedua? Yang tu memang susah sikit nak jawab kan, tapi generally lah kan,
kanser di Southeast Asia ataupun Asia Asia Tenggara. ni baru dia memang tahap meningkat. Whereas di negeri-negeri barat dia menurun. So bila menurun tu indikator dia apa? Maknanya orang dah ramai tahu dan orang dah buat banyak ataupun dikesan awal. Maknanya tahap kesedaran tinggi lah. Okay. Mungkin banyak-banyak program ataupun banyak services atau perkhidmatan yang sedia di negara-negara barat. Whereas dekat Southeast Asia ataupun Malaysia, kesedaran di kalangan orang ataupun wanita pasal kanser tu baru meningkat sebab makna ataupun saya khususnya bekerja dalam bidang ni dah baru 20 tahun. 20 tahun baru saya nampak perbezaan mungkin 10% increase dari segi tahap kesedaran orang datang bertanya, telefon kami semua macam tu. Besok kita tengok banyak rawatan atau perkhidmatan di negara ni makin meningkat dah banyak. Tapi incremental lah dia macam tu. So tapi tahap kesedaran tu kita tengok dari segi itulah kepengesanan tu, the incidents. Incidents di barat dah berkurangan. Di kawasan Malaysia dengan Asia Tenggara dia meningkat. Itu indication dia mungkin tahap kesedaran masih berbeza lah. Dan mungkin berbanding 20 tahun lalu, mungkin situasinya berbeza. Ketika ini dengan sistem teknologi maklumat dan sebagainya di media sosial, mungkin ada kaedah-kaedah baru, metod-metod baru yang digunakan oleh Makna untuk memperluaskan tahap kesedaran. Masa kita baru start memang komputer tu saya guna hard disk Disket. Disket kan. Lepas tu nak cari information kat internet pun memang susah. Dulu memang tak ada kan. Sekarang tu memang kita Google saja memang dah ada. So sekarang Makna pun kita ada punya application juga yang untuk smartphone kan. Pun ada kita sediakan. Tapi kita buat dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina. So information dia sama. Mana-mana pun sama. Kat Russia ke semua sama. Cuma kita perlu membuat translation. Terjemahan. So masa kita buat application baru ni kita tengok dapat banyak hits kan untuk kanser payudara yang dalam Makna punya website dengan Makna ada buat macam YouTube kan. So adalah cara-cara pendekatan begitu yang Makna lakukan selama 20 tahun. Dan maklum balas setakat ini yang diterima khususnya di jumlah hits di YouTube ataupun download apps semakin baik. Semakin baik sebab teknologi lah. Dan dulu 20 tahun memang tak ada. 20 tahun tu memang susah nak dapat information. Tapi information tu ada. Ada. Cuma dia punya medium tu. Yalah, mungkin daripada segi pendedahan Makna sendiri dengan pesakit-pesakit kanser. So dari segi tahap psikologi mungkin ketika mereka baru didiagnose untuk mengidap kanser, mereka tidak tahu ke mana nak pergi ataupun state of psychology untuk mereka. Adakah Makna memang mengalu-alukan mereka ini untuk datang ke Makna dan mendapatkan mungkin nak berbincang mengenai apa yang perlu dilakukan selepas itu? Bila seseorang tu mendapat tahu dia dah sah mendapat kanser kan, selalunya ialah shock factor tu satu yang pertama. So masa tu doktor ataupun nurse lah akan berbincang dengan keluarga. Okay, dia akan bagi tahu macam cycle dari segi psikologi semua tu. Ada yang just berbincang dengan doktor dengan keluarga. Ada masa dia orang tak boleh nak terima, dia orang cari information. Betul ke nak second opinion ke, ke nak third opinion ke fourth opinion. Masa tu dia orang akan buat keputusan. Either pergi dekat kawan ataupun kawan akan cakap telefon lah Makna ke ataupun mana-mana organisation yang ada di Malaysia ni. So selalunya jadi macam tu. Kita akan dapat phone call ataupun dapat email. So selalu the first few months tu macam tu lah. Lepas tu kalau dia orang perlu information ke nak buat second opinion ke, kita akan bantu.
dan mungkin adalah lebih melegakan sekiranya mereka berada dalam satu kumpulan support group. Support group tu selalu datang selepas tu. Tak semestinya immediately, sebab dia orang perlu pakar punya sebab terkejut kan, so dia orang nak expert opinion dulu. So expert opinion tu selalunya doktor ataupun orang yang dah lalui lah. Support group tu ramai sangat, dia orang perlu yang khusus dulu. So support group is usually later. Dia orang minta pertolongan support group lepas dah tahap penerimaan, terima yang dia orang dapat kanser. Okey. Saya nak minta pendapat Puan Farah mengenai mungkin persepsi terhadap kanser secara keseluruhan apabila kita menonton mungkin filem atau drama yang menggunakan kanser sebagai antara isu utama, khususnya apabila melibatkan kematian dan sebagainya. Katakanlah dalam satu keluarga, di hujung ceritanya hero tu mati disebabkan oleh kanser, dan bagaimana itu memberi kesan kepada tahap kesedaran dan pemahaman orang ramai mengenai kanser. Adakah ia bagus atau lebih banyak yang tidak betul mengenai persepsi terhadap kanser? Cerita macam Steel Magnolias. Antaranya. Tak, I mean, kehidupan kan memang ada penghujung kan. Either dapat kanser ke tak kan. Macam cerita-cerita tu is just nak bagi tahu ke orang mungkin bila seorang tu menghadapi disease atau penyakit yang kronik kan, yang cure dia kalau tahap 3 dengan 4, tahap sembuh dia makin berkurangan. Tapi tahap 1 dengan 2, insya-Allah cure rate dia lebih daripada 80%. So banyak dalam filem tak handle isu yang tu. Banyak handle yang stage 3, 4 yang dah di hujung-hujung tu. So ya mungkin ada baik dan buruknya. Tapi ada ke penulis skrip tempatan yang datang kepada Makna untuk mendapatkan informasi sebelum mereka dalam usaha untuk menyelidik? Ada just dari segi fakta sahaja, bukan dari segi jalan cerita, dari segi fakta sahaja. Okey, baiklah, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai mungkin apa perancangan Makna selepas ini. Sebelum itu, Sfera Nuansa akan berehat sekali lagi. Kami akan kembali bersama anda. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, anda masih lagi bersama Sfera Nuansa, dan hari ini kami masih membincangkan mengenai kanser dan juga Makna. Dan Puan Farah, saya diberitahu bahawa Makna akan mengadakan Makna Founders Run, Night Run pada 1 November ini. Mungkin ia adalah antara satu aktiviti yang dianjurkan oleh Makna untuk meningkatkan tahap kesedaran dan sebagainya. Mungkin Puan Farah boleh ceritakan sedikit mengenai program terbaru ni. Okey, Makna Founders Run ni kali kedua lah kita nak organize ya. Tapi tahun ni berbeza sikit sebab tahun yang Makna meraihkan tahun yang ke-20. So kita buat kelainan tu, kita lari tengah malam, bukan tengah malam, malam. Malam. And then last year kita lebih kurang 3,000 saja peserta yang lari pukul 6 pagi tu. Tahun ni alhamdulillah 5,991 peserta telah mendaftar. So lebih daripada tahap yang kita jangkakan. So alhamdulillah. So itu menunjukkan bahawa ramai orang, dua lah sokong Makna, dua suka lari tengah malam. Ya, sekurang-kurangnya itu boleh memberi kesedaran mereka mengenai kanser ini sendiri. Dan apa antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung selama 3 hari itu? Okay, kita akan membawa lebih kurang 120 bekas pesakit kanser daripada seluruh Malaysia, daripada Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu semua. Yang paling kecil sekali 3 tahun, yang paling tua sekali 67 tahun. So dia orang akan dibawa ke Kuala Lumpur, tinggal menginap di Cempaka International Ladies College di Ansted. Dan mereka akan diberi layanan seperti
VVIP. So kita nak bagi dia orang merasakan, sebab jarang dia orang dapat keluar daripada kampung ataupun rumah. Ada yang di antara mereka nak makan nasi satu hari pun susah. So kita akan bawa dia orang keluar untuk pergi ke Putrajaya, pergi ke PICC, lalu tengok Putrajaya, dan malam tu insya-Allah pada malam 2 hari bulan November mereka akan dihidangkan dengan kira makanan hotel sama-sama hotel, dan kita akan bawa selebriti atau artis tempatan untuk menghiburkan mereka, insya-Allah. Dan mungkin selepas Founders Night Run ni, apa lagi aktiviti yang sedang dirancang oleh Magna mungkin menjelang akhir tahun ini atau pada tahun depan? Mungkin ada event besar? Tak ada event besar, dah tak ada, tapi 4 hari bulan Disember ialah hari Volunteers, International Volunteers Day. Selalunya kita raikan di mana kita akan memberi penghormatan kepada Magna punya sukarelawan. Ya. Setakat ini ramai sukarelawan yang register dengan Magna 6,000, tapi aktif 200 sahaja. Dan kebanyakannya adalah pesakit kanser sendiri atau mereka survivor? Tak. Kebanyakan banyak students, macam dia punya age group dia berbeza, tapi kebanyakan dia students dengan orang yang dah bekerja ataupun yang mempunyai minat dalam third sector ni. Yang mahu nak bekerja ataupun nak mendampingi NGO. Bagaimana dengan perancangan, mungkin kalau Magna ada sebarang usaha-usaha untuk meningkatkan tahap kesedaran dalam tempoh 2 ke 3 tahun lagi, mungkin ada sesuatu yang Magna dan Puan sendiri mungkin inisiatif-inisiatif baru dalam usaha untuk mengukuhkan lagi Magna dan keberadaan Magna di kalangan masyarakat? Nak tingkatkan kesedaran orang memang susah kan, kita nak kena ada strategi kan. So kita dah buat yang perancangan 10 tahun ya. Nak tackle budak-budak sekolah daripada sekolah lagi, so dia orang tahu dah. So kita nak cubakan masukkan dalam the education punya sistem. So sekarang ni baru tingkatan 3 sahaja yang ada, tapi kita nak pergi sekolah rendah. Dalam buku textbook ada pasal Magna sebagai satu pertubuhan organisasi yang membantu pesakit-pesakit kanser yang miskin tu ada. Tapi untuk meningkatkan kesedaran pasal kanser tu, kita nak kena bincang lagi lah dengan Kementerian Pendidikan. Di tahap college pun kita ada banyak buat program-program, tapi banyak program tu banyak lebih kepada fundraising daripada kempen kesedaran kanser. Sebab teenage ataupun yang adult punya kanser tak banyak. Ya, tapi dia orang perlu tahulah, daripada muda dah tahu dah pada umur 40 yang wanita kena buat mammogram. Dan kalau cervical cancer tiap-tiap 2 tahun sekali kena pergi buat pemeriksaan cervical screening. Dan setakat ni tahap penerimaan penajaan oleh Magna dan juga kerjasama dengan kementerian, bagaimana Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga khususnya? Alhamdulillah kita bekerjasama amat baiklah dengan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Wanita dan LPPKN, sebab diorang dah ada jentera dengan diorang dah ada klinik-klinik di seluruh Malaysia. Saya difahamkan lebih pada 54 center yang menawarkan mammogram percuma. So kita memang collaborate lah, memang bekerjasama dengan baiklah dengan dua kementerian ni. Dan akhir sekali mungkin dari segi Puan Farah punya harapan kepada seluruh masyarakat dan persepsi mereka terhadap kanser dan juga pesakit kanser secara amnya. Sebab ini bulan Oktober kan, bulan kanser payudara, itulah saya selalu sarankan buat pemeriksaan sendiri untuk wanita-wanita yang muda ataupun ya, buat pemeriksaan sendiri tiap-tiap bulan sekali. Itu insya-Allah kalau dapat kesan awal, insya-Allah kalau di kesan awal cure rate tu, sembuh tu insya-Allah lebih daripada 90%. Baik,
Terima kasih Puan Farahida kerana bersama Sfera Nuansa untuk episod kali ini. Baiklah penonton, kanser payudara sebenarnya boleh dicegah jika dikesan di peringkat awal, dan kanser payudara adalah satu kanser yang paling mudah dikesan sebenarnya. Oleh yang demikian, bagi kaum wanita adalah dinasihatkan supaya anda cepat membuat pemeriksaan sendiri maupun sama ada di hospital atau di klinik yang bertauliah. Sediakan payung sebelum hujan kerana wanita juga adalah tonggak untuk kejayaan dunia. Saya Azrul Amila Amir serta seluruh warga kerja Sfera Nuansa mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kembali